Sekarang saya berpindah kepada permasalahan anak-anak muda. Dan selain daripada leteran yang selalu anak muda ini pilih kerja, tak pandai, malas, kita dengar sendiri. Jadi kita pilih beberapa wakil anak-anak muda dan dengar sendiri pandangan mereka. Daripada situ kita dapat selami perasaan, kegelisahan, tuntutan anak muda. Baik, saudara, kita akan teruskan wacana dengan anak-anak muda yang sama sedang belajar, baru graduan dan menghadapi kesukaran dalam suasana ekonomi pandemik sekarang. Jadi lebih baik dan wajar kita dengar sendiri beberapa di kalangan mereka yang akan memberikan pandangan sama ada cadangan atau permasalahan yang mereka hadapi. Saya mulakan dengan suara Arif Izzuddin Ahmad Jeffrey yang belajar di Universitas Pajajaran. Kalau di sana digelar UNPAD dan tamat belajar tahun 2019. Jadi saudara Izzuddin, bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang Datuk Sri okey. Keadaan sekarang ni menurut saya sangat orang kata apa? Sangat mencabar di mana kita berhadapan dengan pandemik yang belum pernah berlaku dalam sejarah manusia moden lah, dari mana itu sangat mencabar dari segi sebagai lulusan fresh graduate daripada luar misalnya, untuk mencari peluang pekerjaan especially di Malaysia. Jadi saya berasa di bidang hubungan antarabangsa, Datuk Sri. Jadi di hubungan antarabangsa ni memang dari dulu agak agak kurang dikenali oleh ramai orang, kerana misalnya pengalaman saya sendiri, bila mana saya berkata, bila orang bertanya apakah background ataupun latar belakang pendidikan, jadi saya langsung menjawab IR. Jadi mereka menyangkakan IR tu adalah IR yang berkaitan dengan engineering. Jadi itu salah satu dari pandangan masyarakat terhadap golongan-golongan yang memiliki latar belakang seperti saya. Dan untuk menyambungnya kepada kondisi dan situasi sekarang, saya merasakan bahawa peluang untuk orang-orang yang berlatar belakang seperti saya itu sangat tipis untuk menerobos ke alam pekerjaan, di mana ada juga kawan-kawan saya yang mempunyai latar belakang yang sama, hubungan antarabangsa daripada Universiti Sarawak misalnya. Jadi mereka ni tidak dapat berdaya saing ataupun tidak dapat masuk ke dalam industri dan akhirnya memilih untuk pergi ke bidang-bidang lain, misalnya perniagaan. Seperti saya sendiri, saya secara peribadi saya tak suka membuang masa, Datuk Seri. Jadi sebagai seorang anak muda yang optimis tentang masa depan dan tentang kehidupan di masa hadapan, jadi saya memilih untuk bergiat aktif di dalam dunia perniagaan juga, dunia perniagaan kecil-kecilan, dan juga involve dalam aktiviti-aktiviti sosial kemasyarakatan, kerana saya percaya bahawa anak muda yang memiliki wawasan hidup, yang optimis tentang hidupnya, harus keluar untuk membantu masyarakat, dan dari situ sebenarnya membuka pengalaman ataupun membuka peluang baru untuk kita juga sebenarnya, Datuk Seri. Bidang perniagaan apa yang diceburi? Kecil-kecilan seperti inilah, Datuk Seri. Jual aktiviti menjual produk-produk direct selling macam tu, Datuk Seri. Bagi tahu supaya mana tahu saya boleh beli. InsyaAllah boleh. Karma, Datuk Seri. Tapi maknanya yang ni saya tertarik dengan pandangan Zuhadi, kerana kita harus lebih optimis ya. Tidak harus menunggu. Memang ada masalah, memang ada pandemik, memang ada keterbatasan, kekangan, tetapi harus cari jalan dan ruang sedaya upaya untuk perbaiki. Terima kasih. Saudara Ami Ashrani. Ya, saya, Datuk Seri.
Ya, Ami nampak sudah tamat MSU TESOL Hmm. agak beberapa tahun lalu, sejak 2016 ya. Ya betul. Keadaan bagaimana sekarang, Ami? Sekarang ni saya sekarang sebenarnya saya baru saja berhenti kerja pada bulan 3 yang lalu. Tapi saya pun sekarang tengah nak cari kerja balik. Cuma masa tu agak tidak kenalah sebab saya berhenti kerja betul-betul beberapa seminggu sebelum PKP tu dijalankan. Dan seperti apa yang sahabat saya cakap tadi lah, Izzuddin Arif cakap. Jadi masa sekarang ni masa yang susah untuk cari kerja. Dan apa yang saya boleh gambarkan sekarang ni, salah satu saya sebagai anak muda, kami pun ada hasrat juga. Bila orang bercakap kita untuk cari kerja, kami nak cari kerja yang sebenar. Maksudnya yang bersesuaian dengan kami dan kena dengan kelayakan kami. Sebab contohnya saya dulu ambil TESOL, maksudnya Teaching English as Second Language, dan jurusan saya khususnya dalam pendidikan. Tetapi kerja untuk dalam industri saya ni, pendidikan ni, apa yang berlaku? Contohnya kalau kami ni tidak boleh ditawarkan kerja di sekolah kerajaan, kami mengharap di sekolah swasta. Tetapi sekolah swasta sekarang ni mereka lebih mengharapkan cikgu-cikgu daripada luar. Maksudnya mereka mengharapkan native speaker lah untuk mengajar bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar di sekolah swasta. Jadi dekat sini hasrat kami anak muda hanyalah kami nak kerja yang sebenar, kerja yang boleh berkembang, maksudnya kami boleh naik pangkat ataupun kami boleh ada kenaikan gaji dan tambah kemahiran kami. Bukannya, saya faham sekarang ni orang cakap solusi kepada tak ada kerja ni adalah ekonomi gig. Tapi kita sebagai pekerja, perkembangan tu tiada. Maksudnya kita gaji pun akan ada naik turun. Tapi industri tu memanglah naik. Cuma saya sebagai yang bekerja dalam ekonomi gig tu nanti pendapatan pun tak sama, tak setiap bulan berlainan pendapatannya, dan ada Tapi balik perkiraan kepada juga. TESOL ya. Berapa tahun training dulu Saya dulu di MSU? MSU 3 tahun, Datuk Seri. 3 tahun. Maknanya adalah kelayakan ya, keupayaan untuk mengajar bahasa Inggeris. Jadi sepatutnya sistem di negara kita bagi yang cukup layak, yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik, harus lebih keutamaan kepada rakyat Malaysia yang terlatih dan ada keupayaan, dan tidak semestinya ambil orang pekerja dari luar. Misalnya ini melibatkan soal dasar. Saya fikir insyaAllah saya akan bawa juga isu ini ke tengah. Kalau Parlimen bersidang lah, ni Parlimen pun kita bawa. Ya patut, pasal dah ada TESOL ni program dia, ya kita ikuti. Kalau ada kemahiran, keupayaan mengajar, patut diberikan keutamaan kepada mahasiswa atau graduan tempatan. Saya akan bersama Akil Iqbal yang berasal dari Kelantan, Kelantan. Ya, saya. Yang belajar dalam bidang kejuruteraan mekanikal Unit 10 dan selesai awal 2019, dan kita tanya khabar dan perkembangan sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, terima kasih banyaklah kerana sudi bagi ruang untuk saya bersama dengan Datuk Seri pada kali ini. Seperti yang Datuk Seri maklumkan tadi, saya merupakan graduan daripada Universiti Tenaga Nasional, yang mana kalau seingat saya lah kan, Unit 10 ni pun ada kaitan jugalah dengan Datuk Seri, yang mana YB Nur Izzah pun pernah belajar di situ. Kalau seingat saya lah. Betul kan Datuk Seri? Betul. Betul. Okey, jadi sekarang ni kalau kata lepas daripada saya grad pada 2019, kiranya untuk bekerja sebagai engineer tu sendiri, saya pernah menerima lah untuk bekerja sebagai engineer, tetapi nak kata macam mana perancangannya Allah lebih tahu. Saya kerja 3 hari saja, tapi lepas tu tak dapat nak teruskan sebab saya terlibat dengan ACL. Saya punya ligamen terkoyak waktu main futsal. So jadi lepas tu kira saya teruskan buat fizio dan sebagainya, dan sekarang ni berada di Kelantan lah. Dan
Alhamdulillah, bagi saya sendiri pun saya rasa saya tak pernah menganggur lagi. Walaupun mungkin ada masa-masa kosong sebab waktu dekat IPT dulu, universiti dulu saya aktif dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia dan juga ABIM. Jadinya lepas daripada grad tu banyak saya terlibat dengan program-program mereka dan macam saya saya maklumkan sebentar tadi kepada Dr. Sri, sekarang ni saya sebagai kerani di Sekretariat ABIM Negeri Kelantan dan pada masa sama juga sebagai seorang guru kafar lah, di samping buat bisnes sedikit begitu. Guru kafar mana masih, tapi kan saudara punyai akil ada asas lah ya, boleh mengajar. Ya betul. So kalau berkaitan dengan guru kafar tu, ialah kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan negara kita dilanda COVID, seperti mana kita tahu kafar pun kembali ni tak berjalan, disebabkan perintah kawalan ni. Jadinya saya fokus untuk dua perkara tadi lah. Di samping sekarang ni pun di sudut Sekretariat ABIM banyak kita tengah merangka untuk program-program barulah, terutama sekali bagi adik-adik kita untuk bagi peredahan mereka lah, macam mana pas nak masuk ke IPT. Ni juga melalui PKPM jugalah yang kita sedang usahakan untuk bagi peredahan kepada mereka, bagaimana suasana universiti itu sendiri, supaya mereka dapat gambar awal lah. Begitu untuk setakat ni. Baik Mirza, sekarang ni saya berpindah ke Saudari Mirza binti Mahmud, asal Tanjung Karang, waras, Kabare, baik, dan lulusan Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa. Jadi Mirza, keadaan sekarang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Sri bagi saya peluang pada hari ini untuk berkongsi pendapat dan pengalaman saya sebagai fresh grad daripada IPTA, yang mana bagi saya sekarang ni untuk selepas kesan daripada pandemik COVID ni sangat bagi kesan kepada graduan-graduan yang baru yang baru habis belajar. Okey, macam saya graduan daripada IIUM dalam jurusan undang-undang. Saya telah bergraduasi pada tahun 2019 awal tahun. Kemudian selalunya bagi pelajar undang-undang kami akan teruskan dengan latihan dalam kamar, yang mana kami akan bekerja di sebuah legal firm, firma guaman, sebelum boleh didaftarai sebagai peguam bela atau peguam syara. Okey, jadi selepas saya habis graduate daripada UIA, saya terus sambung pupillage saya di firma guaman. Kemudian selepas habis awal tahun 2020 ni saya habis sebagai pelatih dalam kamar, dan sekarang ni saya masih lagi dalam proses untuk mencari kerja sebab selepas terjadinya COVID-19 ni banyak kesan terhadap saya sendiri, yang mana untuk mencari pekerjaan tu bukan sesuatu yang senang atau mudah. Sebab kalau sebagai contoh lah, saya bagi contoh, kalau saya cuba cari pekerjaan di mana-mana tempat, vakansinya cuma ada satu, tapi applicant yang memohon pekerjaan tersebut ramai. Jadi saya sendiri terpaksa compete dengan orang-orang lain untuk dapatkan satu jawatan tu. Jadi agak susah. Kemudian nak tak nak pilihan lain adalah dengan buat kerja-kerja sambilan lah, seperti contoh hantar-hantar barang ataupun buat kuih dekat rumah, macam itulah. Itu. Terima kasih Mirza. Memang selalulah setiap orang ni duk cakap
anak-anak muda sekarang pilih kerja, malas. Padahal kalau kita dengar tadi ya, kawan-kawan semuanya ada yang buat kuih, ada yang kerja-kerja kecil-kecilan, ada yang mengajar, ada yang belajar kafar. Jadi kenyataan itu dengan kadang-kadang leteran pimpinan ini berbeza besar ya. Jadi kita dengar sendiri, sebab tu saya pilih untuk dengar sendiri daripada anak-anak kita